Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. So, sentimen agak mix. Tapi kalau anda nak ikut flow satu-satu nak trade dia, itu mustahil. Itu mustahil. Waalaikumsalam, Fazilah. Apa yang anda buat adalah, you can trade the news kalau nak trade news. But trading news adalah trading news. Maksudnya masuk, keluar cepat. Itu trading news. But jangan jadikan news tu sebagai your reason untuk nak enter market. Bukan. Ya. Anda boleh jadikan dia sebagai latar belakang kepada anda punya entry, tetapi entry anda hendaklah berdasarkan kepada technical level. Sebabnya anda nak melihat risk reward. Itu yang anda nak tengok. Bukannya, oh ni nak naik, tekan buy. Oh itu nak turun, tekan sell. Don't do that. Don't do that. Anda akan terkena banyak kali. Kan Gusmin? Faham Edward, faham Don't do that. Okay? Seperti yang saya sebut pada awal minggu ni, perhatian adalah kepada GDP China dan nampaknya kita ada data yang cantik. Don't do that. Sebabnya anda akan trade dengan emosi. Anda akan trade, ni boleh ni kan. Oh, ni bagus, news dia tekan kan. Dia naik, libas atas, libas bawah. Don't do that. Faham dia ni? Waalaikumsalam. Kalau nak buat trading news, kalau siapa kat kucing last time kita ada live session dekat center dan dekat arah Damansara, a few times saya tunjukkan. Bila saya trade news tak sampai berapa second, masuk, keluar. Don't do that. Sakit, payah. Kalau dia pergi, oh dah tahu, cantik kan. Dan apa yang biasa kita dengar kan, oh news tu bagus, bila dia naik, dia turun balik, oh market dah discount dia, market dah price in. Balik selalu kena. Oh market dah tahu dah benda tu kan. Kalau dia naik, oh ini data yang amat bagus. Kita pula nak melopong, kena stop loss ataupun account stop out. Don't do that. Payah. Ikut sistem anda, create a system. Kalau tak ada, hari ini kita starting untuk webinar pada pusingan kali ini, saya akan tekankan banyak kepada technical. Saya akan tekankan banyak balik kepada kita. Anda nak kenal balik Elliott Wave, kita akan ulang sifat-sifat wave, kita akan ulang kepada corrective phase, kita akan tengok kepada impulsive move dan macam mana nak bezakan dia. Okey. Jadi untuk semasa kalau kita lihat daripada sudut sentimen pasaran agak bercampur, dekat China adalah lebih lemah. Kita ada untuk pembukaan Europe nampaknya sedikit lemah, 30 poin untuk Euro Stocks dijangka lebih rendah. Untuk DAX juga dijangka dibuka lebih rendah, 100 poin, 90 poin lebih rendah. Pada waktu ini US futures juga menunjukkan yang lebih negatif. FTSE juga dijangka dibuka lebih rendah, hampir 50 mata. Jadi nak kata risk off, I don't like to directly label dia sebagai risk off. What I can say is sentimen agak negatif, itu sahaja. Okey, itu daripada sudut apa yang kita nampak dekat indeks. Dan kalau kita lihat pada satu hari ni, sejak daripada jam 4 pagi, saya ambil 4 pagi sebagai permulaan market apabila US market tutup. Kita nampak daripada sudut pergerakan dekat indeks adalah lebih lemah, didahului oleh Hang Seng yang kuning ni, indeks adalah lebih lemah. But kalau kita tengok dekat currency market, not actually anything yang significant. Kita ada lebih sideways, pergerakan cuma sekitar kurang daripada negatif 0.1. So kecuali untuk a few seperti GBP dan lain-lain ni lah. But not really anything significant pada waktu ini, masih berupa sideways, terutama kalau anda tengok USD JPY. Kita tengok satu-satu. Kalau kita tengok pergerakan USD semasa daripada buka market pagi tadi agak mengukuh, lepas tu sekarang ni masuk sesi Eropah, is doing a pullback pada waktu ini. Kalau kita tengok JPY pun lebih kurang sama dengan pergerakan US dollar, nampak lebih kurang sama kan, lekuk dia lebih kurang sama.
a bit of negative sentiment dalam market akibat kebimbangan mengenai US China, mempengaruhi apa yang berlaku kepada USD dan JPY. Kalau kita lihat kepada Europe punya mata wang, kalau kita lihat kepada Euro pada waktu ni didagangkan bercampur-campur, not really any clear direction. Petang ini kita akan ada ECB. Perhatian ini adalah mengenai market tak menjangkakan dia akan menukar anything kepada polisi dia. Nothing much yang dijangkakan. Tetapi yang dijangka adalah any statement mengenai Europe punya emergency fund, sama ada dia dalam bentuk pinjaman ataupun dalam bentuk loan, dalam bentuk pemberian. So itu akan melibatkan ECB lah. Okey. Jadi kita nak tengok apa kenyataan daripada Christine Lagarde pada petang ni, pada malam nanti. So setakat ini tak ada apa-apa. Kita menjangkakan dia tidak akan menukar polisi dia. Cuma nak tengok kenyataan beliau mengenai post-COVID-19 punya dana lah. Sama ada dalam bentuk pinjaman ataupun dalam bentuk pemberian. Okey, itu adalah untuk ECB petang ni. Malam ini kita akan ada US punya data untuk retail sales dijangka akan menurun. Bukan apa. Ini adalah data, tengok. Ini adalah data pada bulan lepas. Ekonomi mula buka balik pada bulan Mei. Jadi kita ada hujung Mei tu surge peningkatan pembelian. Lepas tu dijangka akan lebih normal balik. Angka 5%, 3% ni angka normal. Ni angka normal. 2%, 5% sebenarnya tinggi. 2%, itu adalah angka normal. So we are back to that normal punya data lah. Dijangka akan lebih kepada normal punya data. Untuk euro didagangkan bercampur-campur, manakala untuk GBP adalah lebih lemah. Lebih lemah. Untuk GBP merupakan mata wang yang paling lemah di antara majors untuk semasa. Kalau kita tengok untuk SHEF didagangkan bercampur-campur, sama seperti apa kita nampak dekat euro. Kalau kita lihat kepada mata wang komoditi, interesting sebab apabila kita ada kebimbangan mengenai US China, it will menjadikan komoditi currency ni lemah. Okay, that is the view pada sesi Asia. And I think you guys realize benda ni, dah nampak kan? Asia will be a bit kacau kalau kita dah mula ada cerita US China ni start balik. Okey. Tetapi bila kita masuk ke, sebab apa? Kenapa benda tu? Bila masuk sesi Eropah dan sesi US, perhatian pasaran lebih kepada cerita COVID-19. Apa yang sedang berlaku kepada cerita COVID-19 antaranya kepada vaksin untuk COVID-19. Market akan beralih arah kepada cerita COVID-19 instead of US China. Sebab apa dia ni? Fikir logik dia, kenapa? Sebab dekat Asia ni jumlah kes COVID-19 terkawal. Kita ada jumlah kes yang naik, a few countries, China, Japan, a few cases yang menaik, tetapi terkawal. Faham? Jadi tumpuan pelabur pada sesi Asia adalah kepada besar. Kalau ada yang negatif US China, then Asia market will be a bit negative. Tetapi bila kita masuk sesi Eropah, yes, US China tu penting, tapi diorang lebih, sebab dekat Eropah, dekat US, COVID-19 merupakan satu tema yang lebih besar bagi mereka. Faham tak? Kita ada cerita US China, kita ada cerita COVID-19. Masuk sesi London, masuk sesi Eropah, masuk sesi US, perhatian pelabur adalah kepada cerita tu. Khabar baik, Ronald. Thank you. Yes. Sebab kita masuk kepada sesi dia orang kan. Jadi itu yang ni. Jadi if
the headline is better untuk COVID-19, then you will see this move, recovery. Faham? Okey, setakat ini pada sesi Eropah masih lagi adalah sesi Asia masih lagi bersifat korektif. Sesi US, sesi Eropah dia masih lagi bersifat impulsif. Maksud saya pergerakan dekat pasaran saham. Boleh faham? Boleh? Okey. So itu yang kita nampak. So kita nampak pada waktu ni untuk Australia dollar dah mula masuk Eropah ni dah mula meningkat balik. Untuk New Zealand dollar disebabkan data inflasi dia, but I don't foresee ini untuk meneruskan trend dia ke bawah. We might see a little bit of sideways sampai satu support and bounce untuk New Zealand dollar. Sebabnya data inflation tadi biarpun negatif, kena faham benda ni. Ini data New Zealand. Okey. Data dia negatif 0.5. RBNZ punya jangkaan negatif 0.7. Macam mana pun data semasa yang keluar pada pagi tadi untuk kuartal kedua adalah lebih tinggi, lebih baik daripada penilaian RBNZ. Selagi dia tak bawah negatif 0.7 ni. Boleh? Okey. Then kita ada GDP China yang menunjukkan angka yang lebih positif. So, I would foresee yang this movement dalam New Zealand dollar will hit satu support and then move back up. Okey? Ini adalah untuk New Zealand dollar. Untuk Canada dollar merupakan antara mata wang yang paling kuat pada untuk hari ini. Antara mata wang saya, kalau anda tengok GBP CAD tu kan, itu mata wang yang paling banyak bergerak pada hari ini. Kecuali against JPY, sebabnya harga minyak agak kacau. OPEC bertindak untuk pengurangan pengeluaran dia orang. Maksudnya dia akan keluarkan lebih banyak lah. Dan what we see is this move dalam Canada dollar. So I don't see this negative market will resume pada sesi US. Kalau tak ada lagi follow up mengenai US China, tak ada apa-apa lagi, okay, then you will see a turn around dalam market sentiment. Seperti apa yang berlaku semalam. Boleh? Then you will see a turn around dalam market sentiment. Okay? Sebab tumpuan market lebih kepada cerita COVID-19, vaksin dia pada waktu Eropah, pada waktu US, sebab cerita dekat situ. Kat situ memang dekat zon Eropah, dekat zon US, Amerika, kita ada jumlah kes yang meningkat. Sedangkan di Asia jumlah kes terkawal. Waalaikumsalam, Fit. Okay? Jadi itu sebabnya. Boleh? Okey, itu yang kita nampak untuk semasa. Okey, jadi kita dah lihat satu-satu mata wang. Kita lihat pula daripada sudut pergerakan ya. Untuk indeks we are doing a pullback. Kalau nak tengok ini digelar sebagai snake. Snake ni maksudnya dekat sini kita ada satu macam ni. 1 2 3 atas lagi 4 dan 5. Okey, dan dalam yang 3 ni kita ada 5 lagi. Okay, dalam ni yang trending kita akan ada 5 lagi. Inilah 1 2 3 4 5. Itu digelar sebagai extension lah, in other words. Okay, we have this. Dan kita sedang melakukan korektif. So ini adalah untuk pasaran saham. Kita akan nampak benda yang sama dekat lain-lain indeks. DAX pun melakukan kurang pergerakan, Samback 1-2. Lepas tu naik. Okey. Dekat IBEX structure dia lain sikit. The whole structure adalah berbentuk sebagai korektif, dan kita jangkakan akan buat pergerakan ke bawah. FTSE sama 1-2.
kita jangkakan 1, 2, naik balik. Okey. Kita nampak untuk sama, the same thing. Macam mana kita tahu dia ada extension? Anda tengok kepada ni. Anda tengok kepada ni, kepada dia punya channel ni. Ini adalah satu channel. Okey. Dan kita ada another channel. Maksudnya kita ada dua structure price. Okey. Dan nampak tak dia break ni? So, kita jangkakan another channel. Maksudnya sini akan buat macam ni dan naik balik. Selagi dia tak break line hijau ni. So, kita jangkakan another channel dekat sini nanti. So, kita ada extension 1, 2, 1, 2. Boleh? Itu berdasarkan apa? Sebab ini tak dapat melakukan satu diagonal. Sebab kita jangkakan ini adalah wave 3. Kalau dia terus jatuh bawah ini, maksudnya ini bukan wave 3. Ini akan jadi the whole thing wave 1 ataupun lain-lain. Boleh? Itu cara kita marking lah. Itu untuk elite wave lah. S&P 500 more or less the same move. We are expecting a bit more, satu lagi penurunan sebelum dia naik balik. Okay. Kalau kita tengok kepada US punya 10 years futures, everything is supporting untuk kekuatan pasaran saham. We still have ini ke bawah. And looking at the whole structure, we might have this. Maksudnya kalau ini ke bawah, ini kita jangkakan akan buat korektif macam ni. Lepas tu 5 wave yang sharp. Okay. Apa makna benda ni? Kalau kita jangkakan movement ini ke atas, USD JPY akan lemah sikit. Lepas tu dia jatuh. Dekat sini gold akan naik sikit. Lepas tu gold buat correction. Faham? Akan meneruskan correction ke bawah. Boleh? Sebab ini mempunyai correlation kepada gold dan juga kepada JPY. Okay, USD US 10 years T-notes. Dollar index a bit more movement down dijangka. Okay, saya jangkakan ada a bit more movement down untuk dollar index. Untuk euro USD a bit more movement up, tapi pada waktu ini boleh jadi 1, 2. Jadi a bit more higher untuk dollar index ni. Untuk euro USD. GBP USD pada waktu ni kita ada satu retracement. Ini masih lagi berbentuk zigzag. Nampak? Jelas kan? So you are not selling it. Kalau anda trade dekat H1 ni, anda tak sell dia. Selagi dia tak break bawah ini, anda tak sell dia. So kalau dia break bawah ni, ini yang dimaksudkan anda boleh sell dia, cuma kalau dia buat benda ni. Nampak tak? Ini 1, ini 2. I hope you guys nampak apa saya nampak. 4 dan 5. Ini 1, 2 dan 3. Kalau dia tak break atas, kalau dia break bawah ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada incomplete sequence. Kita ada satu ni yang mempunyai divergence. Nampak tak? Gusmin, nampak kan? Okay, ada divergence. Okey. Jadi kalau ini berlaku, kita ambil Fibonacci extension daripada 5 ni. Saya lukis kat sini lah. 1, 2, dan katalah dia daripada sini. Dan dia jatuh. Jatuh bawah 1 ni. Okey. Dan pada waktu katalah dia bergerak macam ni. Dan dia jatuh bawah 1. Ini anda boleh short. Faham? Ini anda boleh short sebab dia dijangka akan sampai area ini. Okey, selagi dia tak sampai 1 ni, any 3 wave pullback untuk very short term trade, 1, 2, 3, anda boleh short. Simple kan? Itu je. Anda boleh short. Ini dimaksudkan dengan incomplete sequence.
Dia tak sampai level dia lagi. Okey, mana Badrul? Ada tak Badrul? Faham ya? Vincent? Okey. Kalau dia break bawah ini, then anda boleh short dia. Boleh ya, Vincent? Itu je yang saya gunakan. Ni untuk very short term trade lah, tapi ni dekat 1 hour trade. Dekat 1 hour chart. AUD, USD, seperti saya katakan tadi, kita ada higher high ni tau. Nampak tak? Kita ada higher high. Ni ada higher high. Kan? Daripada sini, daripada low ni, kita ada higher high. You are not shorting it. At the moment, dia punya penurunan ni dalam 3 wave. In 3 wave. A bit more down, kalau kita tengok daripada sudut Fibonacci ni. A bit more down. Tapi you are not shorting it. Dia boleh habis bila-bila. Ini 3 wave. Jadi 3 wave, kita tak jangkakan dia ada divergence. Okay. So, a bit more down, sampai kat sekitar area ni, sebelum dia naik balik. Pada waktu ni, dia dalam, korektif dia dalam 3 wave. Faham? Dia punya pergerakan ni masih lagi dalam 3 wave. 1, 2, 3. Kalau dia buat benda ni, 3, 4, 5. Ni kita nampak, ini 5. Biarpun dia ada buat 5 wave, kalau dia buat sharp, kalau anda jenis yang short term trade, 1, 2, 3, anda boleh short dia balik. Kalau dia break macam ni. Kalau anda nak trade dekat 5 minit, 10 minit, sama. Belum. But the thing is, you are not trading ini. I don't really like untuk nak shortkan US dollar. Kalau anda long AUD, basically anda short AUD USD, anda short dollar kan. Don't touch this, seriously. Sebab kita ada dollar index dekat support. Don't touch dollar pair dahulu. Don't touch dollar pair dahulu. Kalau anda nak touch dollar pair, anda boleh trade GBP USD yang saya tunjukkan tadi. Kalau dia buat seperti yang kita katakan, dia break ini. Dia break sini. Dia break sini. Okay? Okay? Euro USD, Fazilah. Macam ni. Kalau saya ada position dan kita enter sekitar kawasan sini. Masalahnya, nampak tak movement ini? Yes, dia akan, saya jangkakan ada penurunan lagi. But, you see this. Ini 5 wave. Simple. Nampak yang ni, 5 wave. And then, you have another, ini 5 wave yang buat higher high. Nampak tak? Ni kat sini. Ini buat higher high daripada sini kan. Okay. Kalau saya trade lah, sepatutnya stop loss, kalau kita trade dekat shorter term, stop loss kita atas ni. Stop loss kita atas ni. Kalau kita short lah. Okay. Masalahnya, itu saya sebut. You don't short euro. Not short euro against USD. Kalau nak short, anda short GBP. Sebab dia tak ada high high. Nampak tak? Movement sekarang tak ada high high. Sebab tu anda nampak euro GBP tu naik. Nampak? Euro GBP naik. Euro GBP. Euro GBP naik. Because euro ada high high, GBP tak ada high high. Kalau anda nak short, instead of anda short euro, anda short GBP. Okay? So, but we do expect satu retracement untuk euro. A bit more kejap Kalau ikut sekarang, this area sini. Sekejap kita tengok dekat lower time frame ada tak. Ini 5 minit, 15 minit punya ni. Ini tak ada divergence. Kita pergi lagi kecil, 3 minutes. Tak ada divergence. If that happen, we could see, sampai tengok 3 minit ni.
Apa kejap ini this could be 618764. It could finish around kawasan sini. This is the minor support kawasan ni. Okay, but the full cycle dia adalah 11368. Okay, but what you do is if ada position, anda ada position, what you do macam ni, jangan cut. Kalau memang idea anda untuk short, don't cut. Sebab macam ni. Ini boleh jadi habis. Ini dekat nak ini boleh kita boleh tandakan sebagai wave 5. You don't know whether dia jatuh. What you do is kalau anda ada position short, what you do is bila dia masuk area 618, anda letakkan DE. Okay? Don't worry. Kalau anda punya analisa memang anda nak short dia. Sebab apa saya tak short dia? Sebab tak long dia. Kita tahu dia nak naik atas contohnya. Sebab ini wave 5. Faham tak? Ini dah habis. Bagi saya, tengok dia punya ni. Let me show you why kita categorizekan dia sebagai wave 5. You see the whole move dah start forming divergence. Nampak? Ini ada divergence. Dah start ada divergence ini. Okay? If you go higher, 4 hour, this whole move, 3 sampai sini ada divergence. Kalau anda nak long, anda nak tengok ini ada momentum dan cancel out yang wave 3 punya divergence. Maksudnya sini, yang ini. Dia move higher daripada peak wave 3 ni. Then maksudnya ini bukan wave 5, ini wave 3. Faham? Saya tak gunakan ini sebagai untuk nak entry. Saya gunakan dia untuk tahu saya kat mana RSI ni. Okay? Kita nak tengok dekat hujung tu ramai tak? Kuat tak? Kalau dia kuat, dia boleh jadi terus naik. Kalau dah hujung-hujung, contohnya dah hujung musim durian, kan? Harga start naik, kan? Tiba-tiba ada momentum dari dusun, banyak balik, kan? Jadi harga durian jatuh balik. Tu contoh dia. Okey? Okey, kita tengok satu dulu Didi. Sekejap. GBP, AUD, tengok kat mana tadi 1 hour. Okey. Ini adalah untuk AUD, so a bit more ke bawah. New Zealand dollar a bit more ke bawah. We could have finished it, but sebab ini adalah satu. So satu ni maksudnya kita akan ada retracement yang jauh sikit. Biasanya 618. Kita akan lebih teknikal dalam pusingan kali ni. Chart tu ada dalam tu, Gusmin. Ada dalam Outlook kalau cat JPY. Tapi kita akan sentuh lepas ni. So a bit more down between 50% to 618 untuk AUD, untuk apa ni, NZD USD. Okay. UCAT jatuh. Kita dalam wave 3. Tapi ingat, the whole thing adalah dalam wave 5. Dia macam ni. Bila anda bercakap mengenai ni, wave 1, 2, kejap kita tukar color, 3, 4 dan 5. Bila kita bercakap mengenai wave 1, 2, 3, 4 dan 5 ni, okay, the moment anda masuk dekat area sini, okay, dekat area sini, momentum dia akan lebih rendah. Sekarang kita bagi durian. Besok nak makan durian. Okay, momentum dia akan lebih rendah. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Okay, momentum dia will be lower. Okay? Momentum dia akan lebih rendah. So what you are trying to catch is this. The correction dalam kawasan sini. So preferably ini berlaku
dan wave 1 tu break out. Faham? Break out daripada satu resistance. Itu yang kita cari. That's the setup yang saya cuba cari. Bila wave 1 break out, buat this break out, anda nak tengok 3 wave. 3 wave. Untuk kita ikut balik. That's what we are looking for. Itu yang kita cari. But sebab entry dekat sini, saya cuma buat bila benda ni. Take this ni. Didi, Fazilah, saya cuma ikut untuk wave 4 only dalam condition ni. Only dalam condition ni. Sekiranya sambungkan kepada wave 2 dan naik kepada wave 1. Okey. Hanya bila kita ada benda ni berlaku. Gunakan parallel channel punya function daripada permulaan bawah tu, sambungkan kat mana kita letak wave 2, naik kepada wave 1. Bila 4 ni dan 3 breakout channel, maksudnya ini adalah impulsif. Faham? Dan 4 masuk balik. Then itu, masa tu saya trade wave 4. Kalau dalam keadaan ni saya trade. Kalau dia dalam keadaan macam ni, ramai orang dia ingat semua bentuk tu adalah bentuk diagonal, dia kena 4 ni masuk kepada 1. Saya, kalau 3 ni tak keluar channel, bagi saya ini diagonal. Faham? Bagi saya ini diagonal. The moment dia keluar ni, baru saya katakan dia ni. Kalau the whole thing dalam channel macam ni, if it move this way, bagi saya, ini semua, I don't trade this impulse punya move. Faham? Kalau dia the whole thing dalam channel, I don't trade this impulse move. Kalau 3 dia terkeluar daripada ni, maksudnya kita ada momentum yang menyebabkan degree of move dalam 3, momentum of move dalam 3 adalah kuat. Boleh? Masa tu baru saya trade wave 4. Kalau tak, satu ada tengok chart saya kan, ada diagonal ni, ada diagonal pula, ada parallel channel ni kan. Bila masuk wave 4, then saya tengok dia, dan wave 4 ni masuk balik channel. Kalau dia macam ni saja, dia tak masuk balik channel. Okey, yang macam ni biasanya kita terlepas. Saya terlepas. Ini biasanya very sikit dia punya ni. Faham? Kita nampak benda ni dekat gold contohnya. Dekat gold mana gold? Mana chart dia? Yes. Kita nampak benda ni dekat gold contohnya. Ini adalah gold. Kita tengok movement dia. Okey, daripada bawah ni. Sebab itu saya tengah tunggu wave 4. Sebab gold is doing this. Ada sambung. 1, 2. Nampak tak? Dia keluar. Ini ada momentum. Kalau anda nak swing lama, anda tunggu wave 4 ni balik. Dia akan balik. Dia akan ada satu masa dia akan balik. Okey? Kecuali dia completekan wave 4 ni dan habis ni je terus naik. Dan kita tunggu 3 wave pullback je lah. Dia tunggu dia buat structure baru. Faham? Jadi kalau anda nak enter gold, anda tengok anda kat mana sekarang ni. Ini ada divergence. Ini wave 5. Kalau anda nak long, sebab tu saya duk cerita pasal silver. Tengok silver. What do you see silver? Dia tak ada divergence. Tapi saya duk cerita pasal silver, tapi dia ada divergence dekat H4. Maksudnya di lower time frame, dia dah start, dah mula. 3 kepada, dan sekarang ni kita start wave 5. Kita tunggu dulu penurunan. Mungkin turun ni tak jauh macam ni.
the whole thing, tengok ni. The whole thing, kita ambil ni. The whole thing, bukannya impuls. Bagi saya, ini bukan satu impuls. Faham malam? Ini adalah satu diagonal. Bagi saya. Okay? So, kalau anda nak trade dia, anda tunggu 3 wave pullback. Biasanya diagonal macam ni, dia punya pullback ni tak jauh. Boleh? Okay? Memang dia 5 wave. Tapi tak semua 5 wave adalah impuls. Kena ingat itu. Bagikan satu cara untuk anda membezakan impuls dan diagonal. Yes, saya setuju. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Saya pun tandakan 1, 2, 3, 4, 5. Betul. But to me, it doesn't really satisfy saya punya kriteria untuk satu impuls yang fit, penuh. Bagi saya ini, tengok, wave 3 dia pendek. If wave 5 ni panjang, wave 3 ni boleh jadi paling pendek. So, I have to tukar dia punya reading. Nampak? Wave 3 ni pendek. Kalau wave 5 ni lagi panjang ke atas, kalau ini berlaku, dan kita dalam diagonal, sebab ini satu tau. Kalau ini berlaku, ini bukan wave 3. Satu kita akan pergi ke bawah ni. The whole thing ini wave 3. Then wave 4, wave 5. Okay? Jadi kalau ini berlaku lebih panjang dari tu, then ini tak dapat jadi wave 3. Ini jadi lain. Sebab itu saya tak letakkan dia sebagai, sebenarnya tak satisfy saya punya requirement untuk nak jadikan dia sebagai satu impuls. Nampak? Faham? Fifi? Alang? Okey. Okey, ini untuk kita melompat dah pula. Okey, kita lihat kepada JPY pair. JPY pair. USD JPY, kita tengok dekat 1 hour. 1 hour is still showing more movement ke bawah. Tapi sebelum tu kita akan dijangka akan buat satu movement ke atas dulu. Sebab dekat sini more and more likely untuk buat 5 wave. Ini 5 wave. Sekali kita tengok kita tahu ini 5 wave. Dan dia ada divergence. Boleh? Kalau dia 3 wave dia tak boleh ada divergence. Ini ada divergence. Maksudnya turun dulu 3 wave, 5 wave ke atas. Okey? Ini untuk USD. Kita jangkakan saham tadi buat penurunan kan. USD JPY naik ke atas pula dalam bentuk correction. Apa jadi kepada AUD JPY? Apa jadi kepada NZD JPY? Apa jadi kepada CAD JPY? CAD JPY akan ke bawah. Akan buat penurunan macam ni. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3 ke bawah. 1, 2, 3. Tapi anda tak short ini. Anda cari untuk long. Kalau anda short term, anda tak cari untuk short. Anda cari untuk long. Kalau anda short term. Tapi kalau anda swing, anda tak swing yang ini untuk long. Tak. Ini ada lower low. Dekat time frame besar kalau ada swing. Ini ada lower low. Okey? Ini ada lower low. Dan you are retracing this lower low ke bawah. Unless dia break out trend line atas ni, then anda boleh mula cari long. Invalidation level ni break out, then anda boleh cari long. Faham? Sebab kita mungkin akan ada 5, tulis 3, break out, then anda cari long. Faham? Faham apa saya ceritakan ni? Dia benda, Gusmin dah faham kan? Bagi siapa yang baru ikut webinar memang pening sikit. Tapi benda tu sama je. Lepas ni saya terangkan satu-satu structure mengenai correction. Dan always berfikir dari sudut korektif. Always berfikir dari sudut korektif. Sebab anda trade currency. Kalau trading currency, currency is mostly ranging market. Currency is a ranging market.
most pair dalam keadaan ranging. Okay, so ini adalah apa yang saya perhatikan untuk untuk CAD JPY. Kita tengok kepada satu-satu lain. Euro JPY more down, sama dengan apa kita nampakkan saham, correction sebelum saham mengukuh balik. USD JPY kuat, USD kuat, Euro ke bawah dulu, lepas tu naik balik. Okay, sebab Euro adalah antara flow dia adalah kepada Euro GBP ya. Okay, Euro GBP JPY, GBP masih lagi lemah. Sekiranya ini break bawah ni, ini akan menjadi WXY satu lagi ke bawah. Tapi tu jangan trade yang curi ayam macam ni. I don't really like, payah nak baca dia. Then you will have this movement. B ni kat sini, ini akan jadi W, X dan Y. Okay, anda nak tengok movement sini, dia buat benda ni. Kita cuma tandakan tu kalau dia buat macam dia buat macam ni. 1, 2, 3 dan ada aspek 1, 2, 3, 4, 5. So dia naik balik. Okay. But to me lah, kenapa anda trade ini korektif? Ini korektif kan? Kenapa nak ikut korektif ke atas? Tak ada, ini tak ada sequence, faham tak? Tak ada lower low, tak ada higher high. Ini low, ini high, tak ada apa-apa. Nothing. Ini sideways market. JPY pair will be in sideways market. Sebabnya kalau kita ada betul USD kuat, saham rally, JPY akan sideways. JPY pair akan sideways, faham tak? JPY pair akan sideways. Kalau anda tak trade CAD JPY short daripada sini sebelum ni, anda tak enter. Dekat sini anda tak enter sebab ini kawan kepada lower low sini. Yang ini sideways market, pengsan kita. Kejap naik, kejap turun kan. It could have finished W ni ke bawah sebab ini cukup 3 wave dan terus ke bawah. Or it could have finish ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Masih sideways dynamic. Sideways dynamic. Kita masih lagi sideways dynamic. Nothing change dalam market. Okay. Kita ada untuk minyak. Ini lower time frame. Minyak, we are looking at higher, but I do foresee minyak untuk buat sideways sebab untuk buat correction sebab minyak basically trade sama dengan apa yang kita nampak ni minyak. Ini adalah minyak. Minyak kita tengok kepada time frame H4. Minyak is basically tracking S&P 500. Is basically tracking S&P 500. Kalau S&P 500 break out ke atas dan minyak break out ke atas. Basically ekonomi demand meningkat, saham menaik dan permintaan kepada minyak meningkat. Kalau ini korektif ke bawah dan minyak akan buat correction ke bawah. Faham? Okey. Okey, ini untuk minyak. Copper, I do have a setup dekat sini bagi siapa yang trade copper. Dia masuk dalam 3 ni. But do expect ini boleh break ke bawah. But it could have, ini kita trade wave 4. Sebabnya ia tak masuk balik dalam channel. Ini bukan satu impas, nampak? Ini diagonal. Kalau kita ambil yang lebih besar, iaitu kepada ini. 1, 2. Seperti yang saya ceritakan tadi. Okay. Price is starting untuk break dalam wave 3 ni. Dalam wave 3. Maksudnya ini mungkin wave 3. Okay. Kalau ini wave 3, then correction kat sini kena lebih kurang sama besar dengan 2 ni. 1, 2 ni. Faham? So maksudnya dia akan correct lebih jauh. Ini akan jadi A, B, C, W, X dan Y ke bawah. Okay.
But there is a setup. Whatever, apa saya buat, saya tak kisah. Bagi saya akan letak entry. Saya akan letak entry dekat ni. Sebab kita ada WXY punya ni. Saya akan letak entry sini. Satu ni. Stop loss bawah ni. Saya cuma menjalankan sistem. Faham tak? Kena stop loss. Kenalah stop loss. TP kat mana? The same. Sama je. Daripada kawasan ni. Okay. TP daripada line invalidation. This is the TP. Ataupun anda ambil wave 4 kepada wave 5 punya ni. Sini daripada entry ni. 1, 2, 3.6. That's the list lah untuk wave 5. Okay, ini untuk copper. Okay. Gold kita dah ceritakan tadi, more upside, any 3 wave pullback anda long. Silver same, 3 wave pullback anda long, biarpun anda dalam wave ni. So the whole thing masih lagi nampaknya wave 3 pada waktu ini. Okay, ini untuk silver. Tengok kepada Euro AUD. Euro AUD, if you didn't short dia daripada sini, kat sini anda tak masuk. Ini dah 50%. Ini dah 50%. This move. Okay. Euro GBP, I would like to long it kalau dia buat pergerakan ini. Kalau dia buat pergerakan ini, dia jatuh. Kalau dia jatuh ke sini. If it makes this 100%. Tapi kita cuma dapat kira dia bila dia break bawah daripada this support. Faham? Gusmin faham kan sistem dia kan? Didi faham kan? Simple kan? Saya duk cerita ulang-ulang benda sama. Dia ini je. Saya pakai benda ni je. Jadi kita tahu kat mana stop loss, kita boleh kira kat mana TP. Simple kan? I hope lepas ni kita tengok. Lepas ni kita masuk kepada topik kita akan discuss benda ni. Okay. Jadi kita tunggu. Waktu tu saya tak letakkan ni. Ini nampak sebagai 5 wave. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 kan. And then you are waiting for 1, 2, 3. If anda tengok, even kalau anda trade 3 wave kat sini, dia sama je. 3 wave. Okay. 1, 2. Then you will be, ni tak sampai 100%. Ini tak sampai. Jadi sepatutnya entry. Sebab itu saya tak trade 618, 764. Saya cuma trade 1 to 123.6. Okay. Kalau dia tak sampai macam ni, dia bounce balik, kita jangkakan ini sebagai W, X dan Y. Ataupun A, B dan C. Tak kisahlah. Tak kisah. Label tu saya tak kisah. Kalau tengok satu-satu kita boleh tengok dia punya indicator. But only if it does this. Kita cuma dapat kira dia the moment dia break this level. Okay. Euro GBP, I would prefer to long it. GBP AUD, short. But not GBP AUD, GBP NZD. Saya duk cerita pasal benda ni dari bila. Yang entry kita ni yang belah dekat mana? Yang dekat sini. Okay, GBP AUD NZD, if you have it, hold it. Anda sepatutnya dah BE. Okay, the same concept, the same concept. Same concept. GBP AUD sama. Okay, but kalau nak kejar baru nak entry, jangan. Anda dalam wave 5. You are in wave 5. Don't. Kalau anda dah trade dia, okay, biar. Anda dah short dari sini, biar. Chinese index drop. Yeah, Shanghai 50 drop. Hang Seng drop because profit taking. That's why I said, don't trade that news. Remember, I said, don't trade that news. You use that news untuk tunggu set up. There will be profit taking. There will be people using this as the place untuk nak ambil ni, nak ambil. You know that
price has been going up crazy since last week. Betul, William? It has been going up since last week, kan? Okay? So, this type of news, you don't trade it. You don't trade it. But you wait for setup. If you are trading, even kalau anda trade Shanghai, if you trade Shanghai index, if you are trading Shanghai index, look at where we are. Tengok, Look at where we are. This is what happened. Okay? This is what happened. So, kita ada impulse move kat sini. Impulsive move. We have GDP. And you have here, kalau anda tengok dekat H4 dia, you have here, ni nampak dekat daily, you have here at least satu, mana kita punya Fibo trend base extension ni, you have this low, this high, and price reaching there, reaching almost one dekat kawasan sini. Higher, it should go higher, but do expect after this kind of news there will be profit taking. There will be profit taking. Okay, I'm expecting this type of move untuk dia. This type of move. This is 1, this is 2, this is formation of 3, formation of 3, but here we'll be doing this. Sharp correction before we go higher. Boleh? It will go higher. Sharp correction before it goes higher. Yeah, wait for the correction. What you want to see is very clear, very, very clear. Maybe you wait for 4 hours. 4 hours. You want to see very clear connector dekat sini. Maksudnya, you have this type of 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Don't long it yet. 1, 2, 3, 4, 5. Higher. You want to see that clear connector. You want to see this. You want to see clear connector ini. Okay, then you long it. It might not be that far. I don't see that it will go that far. Kalau macam ni lah. Dekat sini lah. Tak adalah jauh sangat macam tu. Okay, remember, for Asian market, for China market, basically is retail trader. The one that move the market mostly are retail trader. So they will use this type of that one to take profit. Boleh? We have good news, COVID-19 vaccine. We have that one. They will use that as profit taking. The worry about, but macam ni lah. Don't take the technical. The technical is pointing to a correction. The technical is pointing to a correction. This is what I mean. The RSI. You have here, not here. You have here that is still what higher high. That's why I say this one is still wave 3. Kalau anda tengok dekat sini, faham kenapa I'm saying this is wave 3? Because this high is higher than this, and this high is higher than this. Okay, so we still have higher move, and this whole move will be correct. We haven't seen any divergence. Kasi tak ada. So still ada momentum, faham? Okay, still moving high, still moving higher. Okay. So, apa yang, the only thing yang saya nampak pada waktu ni adalah kepada ni, but remember you are trading with 4, adalah kepada copper tadi, kepada copper. AUD NZD, sekejap saya tengok AUD NZD. AUD NZD. AUD NZD overall adalah lower low, adalah ke bawah. But ini adalah satu correction.
Sebab kita ada high kat sini. Maksudnya, kita akan buat benda ni. 1, 2, 3. Dan ini ada high. Nampak ni? Then you will see this. 1, 2, 3. Kalau dia break ini, break atas ni, buat high, any three-way pullback, anda long. Okay. So AUD, NZD, expect dia punya retracement dahulu, sebelum dia naik balik. Still bullish. Okay, kalau tengok dekat higher time frame, okay, higher time frame, if dia buat, dia break ini, dia break this high, then you can long. Okay, dekat daily overall structure, menampaknya ini mungkin dah complete dekat sini. Mungkin complete kat sini. Maksudnya C ni complete kat sini. Boleh ini? AUD. But kenapa trade market yang macam ni, Didi? Nampak tak? The price action, wow. Nampak tak? When you go to higher time frame, nampak tak? Tak pening ke trade market macam ni? Oh, mau check. Okay. H4, nampak? You are trading this type of market. Kalau trade market ni, cuma trade bila dia break out. Then you trade it. Kalau dia tak break out, don't do anything. Dia akan sideways, atas bawah, libas, kejap naik, kejap bawah. Okay. Ya, daily dia, oh meriah. Nak lukis dia pun saya duk letak extension. Tak tahu nak lukis dia kat mana. Okay. Pengsan tengok dia. Macam mana nak. Ni, saya duk, nampak saya ada extension lagi kat bawah tu. Ada extension lagi. Nak letak dia apa pun tak tahu. Dia mungkin habis kat sini. Dia mungkin habis dalam wave besar dia. Dia habis kat sini, then we have higher. If that happen, dia sideways. Nampak? That's why I always think as a sideways market. But saya tak katakan tak boleh trade dia. Ada trade dia kalau dia break out ini. This. Sebab ini 5 wave kan? 5 wave. Kalau dia buat 3 wave dan break, then 3 wave pullback, dia belum sampai 100%. Then anda trade dia. Kalau dia tak break, don't touch it. Kalau anda trade dia, anda sekejap dia naik, sekejap dia turun, sekejap naik, sekejap turun, macam tu lah. Tak ada hala tuju. Okay? So, kita break dahulu. Dan kita sambung balik. Kita start US session, Europe session pada waktu ni. London. Nampaknya London buka, yes, lebih lemah sikit. But data labor tadi lebih cantik. Quite mixed. Kita tengok kepada cerita COVID-19 tu, kepada sesi London dan juga kepada sesi US malam nanti. Kita rehat sekejap dan kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita ada London Open, Europe Open. Nampaknya masih meneruskan sentimen yang lebih lemah dari yang berlaku pada sesi Asia. Kalau kita lihat kepada keseluruhan pergerakan market semasa, we do see indeks dibuka lebih rendah. Contohnya untuk IBEX dan juga FTSE lebih rendah. But not really kepada currency market at the moment. We do see US dollar kukuh, but it's not really trending ke atas. Kalau kita lihat kepada JPY pun sama. Europe untuk eurozone, Europe punya mata wang seperti euro, GBP merupakan mata wang paling lemah semasa untuk GBP. Kita ada untuk chef selepas lemah semalam, we do have a pullback untuk sekarang masa ni. Untuk Comdols kita nampak a bit recovery selepas lemah pada sesi Asia tadi. Untuk New Zealand dollar, saya sebut tadi New Zealand dollar, I don't really like untuk short. Maksudnya macam ni, I don't really like untuk short Comdols pada waktu ini. Sebabnya the whole move seems sebagai satu macam ni. Saya jangkakan US dollar ni masih lagi ada satu dollar index. Mana dollar index? Dollar index ni masih ada satu lagi leg dia ke bawah. Masih ada lagi satu leg dia ke bawah. Tapi kita belum ada lower low ni. Ini tiga ni belum break. Masih ada lagi leg ke bawah. But mind you, ini adalah wave last 5. Kalau anda tunggu nak long euro, anda tunggu dia break ini dahulu. Break ini dahulu. Then 3 wave pullback, anda short. Faham? 3 wave pullback, anda short. Kalau dia break invalidation 93.43 ni, dekat dollar index. Maksudnya, untuk euro, anda tunggu dia buat breakout atas ini 1.15 1.1555 ni, dia break, tunggu 3 wave pullback, anda long dia, next target 117, 200 pips ke atas. Boleh? If that happen, ini adalah the whole thing sebagai satu. The whole thing ni sebagai 1, 2, ini 3 kat sini. 4, dan anda boleh trade wave 5 ni. Sebab benda ni. Faham tak? Sama konsep. 1, 2, 3, 4 masuk 5. Sama. Cuma ni diterbalikkan. Instead of kita cari short, kita cari long. Cuma kalau dia break this level. Faham tak? Dan kita tak jangka ada kekuatan US dollar. Kalau pada waktu ni you don't touch US dollar. Sebab dia semuanya berada dalam kawasan yang ni. You don't touch it. Anda akan dapati market cuba, there will be fight between buyer and seller dalam kawasan ni. There will be fight between buyer and seller. If you already short it, you don't move your stop loss. Okay? The same concept. Break, then instead of kita cari short, anda cari long. Kalau dia break atas ini, okay? If you want to short US dollar, to long US dollar, long it, maksudnya anda cari pair yang lebih sesuai GBP USD untuk short. Instead of euro tadi Sebab euro USD ni, kita you have this lower low. But because of euro GBP, between ni, euro GBP kita ada higher high. So instead of anda trade euro USD ke arah short,
GBP USD is a better pair untuk nak short. Faham? Kalau anda kata, oh, USD akan kuat, then anda trade GBP USD instead of Euro USD. Cross dia tadi. Faham? Okay. AUD, NZD, anda tak sentuh. USD CAD mungkin ada potential kalau anda tak long dia dari sini, itu, you don't trade it. Kalau anda tak masuk dalam kawasan sini, you don't trade it. Remember, ini satu tempat yang level yang jauh. Ini 400 pip. 400 pip punya range. Jauh. Okay. So, you don't touch it. You don't touch it. Kalau anda tak trade daripada sini itu, you don't touch it. Faham? Okay. Sebab kalau betul pasaran saham, rally, and we are expecting extension untuk wave 5 ni, untuk pada wave 1, if that happen, Australia dollar, New Zealand dollar, Canada dollar even will not be that weak. Faham tak? So, kalau nak trade, the best pair masih lagi kepada saya dah ulang benda ni, GBP NZD. You short it bukan kawasan sini. Bila dia buat 3 wave pullback, sebab kita ada lower low kat sini. Jangan. Jangan. Faham? Tengok daripada time frame besar, apa anda kat mana? Mana map anda? Mana map anda? Where you are? Anda akan cari untuk nak short GBP NZD the moment dia buat 3 wave pullback. Jangan short yang dah hujung dunia macam ni. Dia jatuh, tak apa, tunggu. Bagus kalau dia jatuh, dia buat lower low ni. Tunggu 3 wave pullback. Sebab basically, kalau anda short GBP NZD, it is more or less anda short GBP USD. GBP NZD mana? Mana kita punya? GBP NZD. Mana dia pergi? GBP NZD. Basically, anda sama dengan anda short GBP USD. Basically, the same thing. Tapi kalau anda tak tahu USD ni kuat ke tak, because anda tengok saham tu mungkin kuat, saham masih lagi rally, then instead of GBP USD, GBP NZD is a better pair. Boleh? Sebab USD ni tak tahu. Kalau kita lihat kepada contohnya, USD SEK. Tengok ni. USD SEK dah buat movement. We might not see USD strength. Tengok ni. USD SEK. Mana USD SEK saya? Ni USD SEK. USD SEK, kalau kita ambil connector ni, connector dia, ini A, ini B, dia dah buat lower, dia dah break. Dia dah break 1618. Dia dah break 1618. We might not see US dollar strength. We might not see US dollar strength. Ini dah jadi, ini tak dapat, sebelum ni kita ada kat ini A, ini B, ini C. Ini break 1618. Sebelum ni tak break. Dan ini kita tak dapat tandakan macam tu. Ini akan dah jadi 1, mana pergi dia? 2, 3, 4 dan 5. Ini akan jadi macam ni. Ini jadi macam ni. Dan kita akan tunggu 3 wave. 1, 2, 3 untuk short balik. We might see that. We might see that. Ataupun, ni bagi mereka yang nak betul-betul nak belajar wave. This could be a very ugly, memang tak cantik punya ni, tak cantik punya flat. Ni maksud saya.
Ini mungkin flat yang tak cantik. Maksudnya kita ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, lepas tu 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu dia terbang US dollar. Sebab itu tak ada benda nyata dalam trading. Dia cuma probability. Satu, saya tak suka dengan cuma elite wave. Faham tak kenapa saya tak suka cuma elite wave? Sebab itu gambaran untuk dolar pada waktu ni, saya duk sebut, kalau boleh stand on the side. Jangan trade dolar pada waktu ni. Faham kenapa? Jo? Fifi? Usmin? Didi? Nampak? Ini mungkin boleh jadi flat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu dia terbang. Tak jelas. Dolar seriously tak jelas. Kita boleh katakan, oh ini dah 5, 1, 2, 5 ke bawah. Tapi ini kita tak dapat nak tolak. Ada kemungkinan US dollar boleh kuat lagi. Tak dapat nak decide. Sebab tak ada yang nyata kat sini. Tak ada yang jelas. Dia punya past action tak cantik. Yang kita tahu, the only information yang kita dapat tahu, cuma satu je. Dolar berada dekat simpang. Itu je. Kalau dolar kuat, if we have dollar strength, if we have dolar yang move daripada level ni, sekiranya ini berlaku, then kita akan ada indeks yang akan buat correction. Itu je. Strength in dollar, if this one, that one, yen tak akan lemah. Yen will be doing sideways move ke bawah. Maksudnya yen pair. Siapa yang trade yen pair pada waktu ni pening, kejap naik, kejap turun. US dollar nak kuat ke tak kuat ke? Kita betul-betul kat simpang. Anda nak masuk untuk indeks pada waktu ni, adakah ini meneruskan pergerakan ke atas ataupun dia buat 3 wave ke bawah? Apa yang kita pasti, cuma ini je saya dapat pastikan pada waktu ni. Satu je, bahawa indeks tak akan jatuh daripada level support ini. Itu je dapat saya confirmkan pada waktu ni. Faham? Kenapa kita ada benda ni? Kita ada all these things. Apple, higher high. Microsoft, higher high. Amazon, higher high. Google, higher high. Facebook, higher high. Tesla, higher high. Nampak? Jadi kalau kita katakan indeks tak akan buat lower low balik, indeks tak akan buat lower low balik, and we have this, yang kita tahu dia akan buat correction. Itu je. Kenapa? Sebab kita ada yang ini. Kita ada yang ini. We do have ini, iaitu kepada futures market untuk bond. ZN. Kita ada benda ni. Di mana bond dijangka akan membuat breakout ke atas. Kenapa kalau breakout ke atas untuk bond, indeks belum lagi kuat? Sebab dia tak buat higher high lagi kecuali saham-saham yang syarikat tech sektor dia. Kalau ini ke atas, saham akan buat correction. Dan mind you, ini kat last. Kalau ini ke atas, ini sama dengan gold ke atas. Ini sama dengan silver ke atas. Dia turun, anda cari 3 wave untuk nak long. Gold, silver. Boleh? Okey? Okey. Jadi, saya duk ulang-ulang benda sama je sebenarnya. Cerita dia sama je. Okey? Where you don't short untuk index, US dollar anda stand on the side. Kalau anda tak short ataupun long UCAD sebelum ni, anda tak sentuh. Kalau nak short,
anda short GBP NZD bila ada 3 wave pullback. Gold, silver, any 3 wave ke bawah, anda long dia. Australia dollar, New Zealand dollar, CAD, anda tak kacau dia kecuali dengan Eurozone, Euro dengan GBP. GBP lah bagi saya, GBP NZD, GBP AUD, GBP CAD. Tu benda-benda dia. This is the time. This is the time untuk anda tangkap movement tu. Chef, sebab dia kacau sikit dengan euro. I don't really like trading chef sebab dia dikawal oleh SNB. Faham, Didi? Dia dikawal oleh SNB. Kalau dia terlalu kuat, maksudnya chef pair jatuh, kita akan ada SNB yang masuk and enter the market. So I don't really like it. Dia punya price action payah anda nak baca. Kalau dia tak ada move, dia move sideways je. Kita pun nampak kan dekat chart ni. Okey, jadi inilah benda-benda yang bagi mereka yang baru ikut, first time ikut webinar, nampak mula-mula apa benda lah Zul cerita ni. I'm talking about the market dynamic and how saya approach dia adalah benda-benda ni. I'm looking at it in term of interaksi di antara US dollar pair, yen pair dan indeks. So apa yang saya buat adalah benda ni. Ini asas kita masuk kepada asas kita. Okey. General konsep market bergerak dalam wave. Ini konsep asas dia. Kita bercakap mengenai bila kita ada movement yang trending akan diikuti oleh satu movement yang correction. Okey. Ini asas dia. Okey. Simple, bila kita katakan dia trending, kita dapat separate pun dapat bezakan di antara at least dua level, dua puncak. Bila kita katakan dia correction, movement dia akan lebih erratic. Dia maksudnya dia dalam ni dia lebih macam tu. Dan kita tak dapat bezakan banyak kalau anda lukis support resistance dia akan bercampur. Dia akan bercampur. Itu je. Simple dia kita tengok dekat chart contohnya. Kalau kita tengok satu movement yang trending. Ini trending, simple. Ada nampak separation. Ada nampak separation between level. Kalau anda tengok ini masa ni dia trending, lepas tu dia correcting. Ini correction phase. Ini correction phase. Simple. Okey. Apa yang anda nak buat bila dia trending, anda tunggu dia buat correction. Okey. Dalam correction yang anda nak tahu adalah benda-benda ni bila kita melihat kepada wave ni 1 2 3 4 dan 5, dia ada sifat-sifat dia. Okey. Yang pertama, wave 1 susah nak tengok sama ada dia amat trending yang macam ni, amat trending, ataupun rupa dia macam ni. Macam ni. Antara dua rupa dia. Ini biasa dekat wave 1. Dan anda nak tahu dia habis kat mana, tak tahu. Bila dia tengah trending, tak tahu, payah. Okey? Itu wave 1 punya sifat. Yang kedua adalah, ini kita belajar structure secara asas. Wave 2. Wave 2 biasanya satu correction yang jauh. Biasanya satu correction yang jauh. Bila kita ambil Fibonacci retracement daripada tapak dia kepada wave 1, biasanya dia akan lebih daripada 50%. Dan satu sifat dia, wave 2 tak boleh melangkaui kaki wave 1. Dia boleh sama tapi tak boleh bawah dia.
Itu sifat wave 2. Okey, seterusnya kita akan ada wave 3. Wave 3 biasanya mempunyai momentum yang paling tinggi. Dan kalau saya katakan dia sebagai impulse, saya akan tarik yang ini. Parallel channel. Kalau dia terkeluar macam ni, automatik saya kata, oh ini impulse. Ini impulse. Okay? Ini impulse. Three wave pullback, kalau the moment dia break ini, any three wave pullback dalam ni, any three wave pullback dia macam ni, 1, 2, 3, dia break kepala satu ni. Dia break, tapi dia belum keluar daripada channel. Nah, tak, saya tak apa-apa. The moment dia break kepala satu, ni salah satu benda saya suka tengok yang tingkatkan saya punya ni. Dia break kepala satu, dia break channel. Wah, any three way pullback, tak kisah di wave 4 ataupun apa, any three way pullback, kita enter. Any three way pullback dia, yang ni kita enter. Mana dia? Okay, any three way pullback dia, ini kita enter. Okay, sebab dia tengah trending yang kuat. Kalau dia breakout channel. Kalau dia bermain dalam channel saja macam ni, dia macam ni, boleh, tapi dia punya probability tak tinggi. Yang saya nak tengok, dia break channel. Itu tinggilah dia punya conviction trading tu tinggilah. Okey? Boleh? Okey. 3, biasanya kalau kita tengok kepada dia punya apa? Momentum indicator RSI, biasanya anda akan nampak 3 ni dia punya indikator akan berupa macam ni. Dia ni satu, ini satu. Ini satu. Lepas tu 2. 2 dia akan break out. Dia akan break channel kat sini. Lepas tu 3. 3 akan buat yang paling tinggi. Ni 3. 3 dia akan buat paling tinggi. Dan sini biasanya akan ada divergence. Kalau dia habiskan, sini pun sama. Dia akan divergence. 1 ni, sini pun akan ada divergence. Maksudnya macam ni. Ambil tinggi sikit. Sini akan ada divergence. Faham? 1 ni, sebabnya akan ada 5 wave. Sini pun sama. Dia akan ada 5 wave. Okay, dia akan ada 5 wave. Dan sini akan lebih tinggi daripada sini. Itu dalam RSI dia. Faham? Boleh? Okay. Lepas tu wave 4. Wave 4, 3 wave. Sini tinggi. 3 of 3 dia paling tinggi. 3 of 3 dia paling tinggi. Okay. Ni rupa dalam RSI dia lah. Ini rupa dalam RSI dia. Okay. Lepas tu kita ada wave 5 ni. Wave 5 akan buat divergence macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak break this divergence. This divergence dalam wave 3 pun ada wave 5 kan. Ni satu divergence. Dan wave 5 ni, dia tak dapat nak break wave 3 of 3 ni punya high. Faham? Ini saya cuma kenalkan dia. Ini webinar kita yang satu. Webinar kita teknikal pada minggu depan. Boleh? Ada soalan untuk yang ini dahulu? Ada tak soalan untuk yang ini dahulu? Jangan pergi terlalu advance. Kita nak cerita pasal yang ini dahulu. Basic saja. Ada soalan? Setakat ini, yang ini? Tak ada? Belum ada. Okey, Gusmin. Ni adalah untuk satu impulse. Wave 4 tak boleh masuk kepada wave 1. Wave 3 tak boleh paling pendek. Wave 5 kena ada divergence. Dalam sini pun akan ada 5 wave. Dalam sini akan ada 3 wave
ataupun 7 wave ataupun 11 wave. Okey? Dan apa yang saya buat adalah kalau anda tengok pun kita tengok kepada dollar pair. Kita ambil few lah. Kita ambil 4. Okey. Kita ambil 4 Anda tengok kepada dollar pair. Anda akan dapati something certain dollar pair bersifat macam ni. Certain dollar pair akan bersifat ni adalah euro USD. Okay, ini adalah euro USD. Ini adalah GBP USD. Dia akan mempunyai lebih kurang yang sama karakteristik dia. Dan ini lain. Ini adalah euro USD, ini adalah USD chef. Kita ambil 3. Euro GBP, ini adalah USD chef. Okey, dan ini adalah inverse. Ini adalah inverse kepada yang dia punya movement. Dia punya ni. Ini adalah saya letak ini kat sini. USD chef. Chef, ini GBP USD. Okey. Ini akan inverse, dua ni. Lebih kurang inverse. Saya tak pakai pattern. Biasanya wave 4. Saya boleh, dia kalau anda nak letakkan Gartley ke, anda nak gunakan head and shoulder ke, anda gunakan cup and handle ke, island reversal ke, diamond ke, boleh. Tapi itu biasanya dekat correction, wave 2 dan wave 4. Triangle biasanya wave 4. Okey. Jadi kalau dalam dia dalam dia tengah trending tu, itu tak ada ni. Itu tak ada pattern. Correction yang ada pattern. Okey. Jadi kalau anda tengok euro USD chef itu terbalik kan, dia jadi chef USD. Chef US dollar. Chef US dollar. Dia akan mempunyai structure yang lebih kurang sama. Nampak tak? Chef dengan euro ni. Boleh? Of course dia tak satu pip. Of course tak satu candle jatuh sini tak jatuh, kenapa? Tak. But look at the structure. Faham tak saya? Nampak kan structure dia sama kan? Okay. GBP USD will have more or less but not really. Okay. GBP USD not really. Sebab GBP lebih follow kepada US dollar. Maksudnya US dollar naik, secara besarnya pair GBP juga akan menerima sokongan. Okay. Ini NT dollar, euro ni. Sebab dia adalah mata wang nombor 2 daripada sudut liquidity. Maksudnya kalau kita ada flow yang memang negatif untuk US dollar, euro akan kuat. Okey, ini adalah untuk mata wang Eurozone, mata wang masa Eropah. Okey, next kita tengok kepada mata wang Comdols. AUD, USD, AUD, US dollar. Ini adalah NZD, USD. Dan ini saya terbalikkan dia kepada CAD, US dollar. Kalau tak nampak. Basically, dia adalah yang sama. Faham tak? Boleh? Ada siapa-siapa pernah tunjuk macam ni tak? Dia sama. Okey? Kan? Boleh? So, kalau anda trade, anda tahu level dia orang ni pattern dia lebih kurang sama. So, kalau kita ada AUD USD breaking this high,
Kita ambil support resistance sajalah. Or break another high dekat sini. Katalah dia move macam ni. Macam ni. What do you think about this? Will it break this next high? Probability dia untuk at least test this high is higher kan. Dia akan jadi, oh, ni nak naik. Betul? Sama juga dengan CAT. If dia cara dia, anda tengok, tengok time dia. Tengok time dia. Mana pergi? Oh, ini CAT. Okay. High kat sini, this peak adalah pada end of December, 31st December. Anda tengok this peak will be more or less 31st December. Nampak? The next peak dia untuk yang ini adalah sekitar 31st December. Ni sekitar kawasan 31st December. Bahasa ni lah. Sama. So kalau anda melukis support resistance, faham? Kalau anda nak ambil Fibo level, Fibo mana dia punya lekuk nak ambil, ini time yang saya gunakan, faham? Saya tak gunakan ni, saya gunakan kepada correlation. Ini correlation time. Faham, Fi? Kepada kumpulan dia. Kumpulan dia. Tak. Jadi kalau kita trade kan, kita nak katalah kita, oh, aku nak short UCAT, aku nak long UCAT. Tapi kita tengok, AUD ni break, tak boleh aku nak long. Itu kita punya filter. Ini tak dapat ni, UCAT nak jatuh. Kalau AUD, ni naik lah kalau CAT USD ni kan. Faham, Gusmin? Kalau AUD USD ni break out ke atas dan membuat higher high baru, kita ada set up untuk short, untuk long UCAT sebab dia berlawan. Dan kita tak long dia. Oh, lain ni. Ini lain, dah berubah. Faham? Dia dah berubah. Dia satu set. Jangan, macam mana kita tak dapat nak katakan dia satu set? Dah rupa dia sama. Rupa dia sama kan? Macam tak dapat. Jadi kita tahu faktor yang mempengaruhi dia orang ni sama. Di sinilah kita ada kan, saya bahagikan tadi Yang pertama kita tengok apa tadi? Kita tengok kepada Eurozone, kepada dollar pair. Saya panggil dia sebagai dollar pair. Euro, GBP, Chef. Yang ini kita panggil dia sebagai COMDOS. Iaitu AUD, NZD CAD. Pusingan kali ni, anda punya ni lebih dalam sikit untuk market dynamic. Tapi bagi mereka yang baru ikut webinar, don't worry. Kita akan banyak revisit, jengah balik kepada kita punya technical. Kita akan ulang-ulang. Mungkin bagi mereka yang first time ikut, apa ke benda Zul cerita ni. Don't yang tahu pun jadi tahu. Yang tahu pun jadi tahu. Ulang-ulang sama. Apa ni sama. Jadi manakah currency pair yang tengah-tengah di antara dua ni? Mana currency yang tengah di antara dua ni? Ingat. Bukan. Kita tahu yang ini sama. Ini adik-beradik. Kita ada Euro, GBP, Chef pun adalah yang. Maksud saya tengah. Maksudnya yang jadi referee antara dollar dan juga kepada COMDOS ni adalah USD JPY. Faham? Yang jadi referee kepada kesemua ni adalah USD JPY. Ini adalah pair yang paling penting kalau anda trade currency. USD JPY. The thing about USD JPY, sejak dari tahun dari tahun 2016 ni, kita ada formation apa ni? Apa yang sedang berlaku dengan USD JPY ni? Apa bentuk dia kalau pattern?
Jelas kan? Ini adalah triangle. Ini triangle. This is a triangle. Kalau anda lihat kepada kepada RSI dia. Okey. RSI dia pun membentuk satu triangle. Ini sifat kalau anda lukis triangle. Dia kena dekat sini pun tak boleh break triangle. Dia dekat sini pun akan membentuk triangle. Anda dalam market yang ranging. Untuk itu anda dapati sekarang ni trend satu tengok lepas dia jatuh because of all what's happening dengan USD JPY ni. Kenapa anda trade dua currency? Sekiranya anda ada USD dan JPY yang dua-dua macam ni, dua-dua kalau kita besar kita ambil pada USD JPY sendiri, you have a range market, and at one time you had index yang buat high belum tahun 2020, lepas reset, COVID-19 reset. If kita tahu harga dan cost. Kenapa harga? US dollar, banyak aset dalam US dollar, dan kita tahu yen merupakan mata wang pembiayaan untuk orang meminjam. Apa jadi kepada indeks sekiranya harga stable, cost stable, sedangkan ekonomi makin hari makin besar? Kalau kita ambil sudut supply demand. Kalau kita ambil sudut supply demand. Kalau kita tahu harga okey, sedangkan nilai menaik, indeks menaik. Faham? Exactly, Gusmin. Okey, tuan? Faham? Nampak dia punya gambaran? Nampak? Sedangkan harga ni stable, kita ada cost yang stable, USD JPY, sedangkan ekonomi, innovation makin naik, apa semua. Of course kita akan ada reset. COVID-19, ekonomi, dia tak adalah direct macam tu. But this is what we call fixed dynamic. We had that since, ini dekat weekly, ini dekat weekly. Weekly adalah dalam bentuk fixed dynamic sejak dari tahun 2016. Boleh, Fi? Inilah apa yang kita akan kongsikan. Yap, naik. Baik, bukan naik. Baik, bang. Naik, aku pun sebut naik. Okey, faham? Gambaran besar kita. We are in that situation. Kalau anda tengok kepada saham, kita ambil S&P 500, SPX. We have this. We have this whole picture. And this whole thing is sebenarnya sini 3, 4 and we are forming 5. Kalau kita tengok kepada apa saya lukis kat sini. Anda dalam wave 1, anda masuk dalam wave 4 dan sedang completing wave 5. Ni jauh lagi ni. Tapi the whole thing adalah wave 1 sekarang. Dekat sini you will have lower, market akan lebih berkecamuk, norma baru. Norma baru COVID-19. Kalau the moment kita ada vaksin, expect market akan naik.
20, berapa bulan? 20, 27 hari bulan, simpan dalam kalender anda. Itu tarikh-tarikh penting ya. Oxford punya kajian akan dikeluarkan pada 20 hari bulan tak silap saya. Untuk Moderna punya vaksin, dia akan start kepada 30,000 sampel pada 27 hari bulan. So we have all this, dan sekiranya pasaran saham naik, sekiranya ini you are looking at bibit-bibit dia, kita mungkin akan ada dengan US dollar yang tak kuat, dengan JPY yang sideways, kita dah mula nampak untuk ini menaik semalam, American Airlines. Saya dah sebut benda ni sejak bila. Tapi I do expect dia untuk jatuh, saya tak complete lagi. Tapi mungkin dia dah move. Kita ada JetBlue, kita ada Delta, kita ada Royal Caribbean, semua naik. Dan ini adalah pengguna-pengguna besar kepada minyak. Sebab itu anda nampak OPEC punya decision tak really jatuh minyak. Minyak masih lagi bertahan pada sekitar $40. We might not see this level anymore. Nampak syarikat-syarikat minyak seperti XOM, Exxon Mobil. Mana XOM kita? XOM. Mana XOM? Kita type sini. XOM. Ya. Exxon Mobil menaik. Saya baru buka chart ni. Bukannya saya plan ni. And this might not be your wave 4. Ini mungkin 1, 2, 3, 4 dan kita ada 5 kat sini. Saya tunggu bawah sikit, nampaknya dia truncated. Dan ini mungkin kat sini. Exxon Mobil. Kita ada syarikat-syarikat yang berkaitan dengan apa? Dengan pelombongan. Kita tengok kepada syarikat sebab kita ada emerging market punya indeks menaik. So you don't short index. You don't short commodity. Stand on the side untuk US dollar. Sideways. JPY sideways. Tahun ini tahun apa? Tahun ini anda nak lawan Eurozone dengan mata wang komoditi. Dollar pair lawan dengan komoditi. Faham? Ya? Dia orang duk import komoditi. Euro AUD nak ke mana? GBP NZD nak ke mana? Dollar pair yang saya duk cerita tadi, Euro, Chef, GBP, dia orang mengimport, dia orang menggunakan komoditi. Komoditi tengah naik, saham tengah naik, emerging market tengah naik, AUD, NZD, CAD nak ke mana? Kita ada pemulihan dekat airlines, dekat Royal Caribbean, dekat JetBlue. Semua saham-saham ni saya tunjukkan tadi. Faham? Where you stand? Okay? So, Euro AUD. Okay? Gusmin, this is the big picture. Kita webinar satu saya bagi big picture dulu. Mungkin yang ikut first time pening. Apa benda Zul cerita ni? Nampak? We have dollar pair. Dollar group. Kita akan ada Euro ni. Euro, GBP, Chef. Yang sedang berlawan dengan ni. Okay. So wait any 3 ways pullback. GN 5. 3 ways pullback dia short. Euro AUD, kalau anda tak sempat short hari tu, 3 ways pullback short. Yes, tak tahu sebab US dollar tu stand on the side dulu. Sekiranya saya nampak because of GDP China tadi, you might have some strength dalam yuan. Yeah? Kalau anda melabur macam ni, you might see some strength dekat yuan.
Okay, you might see some strength dekat yuan. Ini dah masuk balik 7 and it could be dalam area ni yang senario kita ceritakan sebelum. This is US dollar weakness. Okay, if this happen, then saham kita akan ada saham yang naik, tetapi kita masih dalam belum di wave 3. Maksudnya kita dalam fixed candle ni. Yes, Gusmin, exactly. But they might cut it furthermore. Yeah, it's time for it's commodity. This year will be commodity year. Coal, coal, banyak keluar, they have cutting of arang batu dari Australia. Ya, untuk power production. Dia friend Malaysian yang ada kat sana. Chen Tokyo tu. Yep. China, but because China is a major producer of arang batu. So we might see this. This will be US dollar weakness. As I mentioned before, the XY as I mentioned before, kalau kita tengok time analysis, it's a US dollar. Yes, euro akan kuat against US dollar, but not seperti yang kita nampak. Kita ada inflation yang mula naik. Inflation naik, macam Eurozone tu, dia ada 27 negara. Dia nak naikkan interest rate, ada negara kuat, ada negara tak kuat. Tapi kalau inflation naik, RBA kena naikkan kadar faedah. Faham tak? New Zealand kena naikkan kadar faedah. Kanada mungkin ke belakang. Jadi AUD-CAD, NZD-CAD anda nak buat apa? AUD-CAD, NZD-CAD anda nak buat apa? Ni. Tunggu clear 3-way pullback untuk long. 3-way pullback untuk long. Untuk AUD-CAD ni. Because I don't see yang Canada will follow the US. The policy will follow US. Okay? The policy will follow US. Okay? But Australia sebabnya dia tak beli minyak dari ni, dia orang beli dari Dubai. Dia dekat New Zealand, dia orang beli dari Arab. And they themselves ada hasilkan minyak lah. But most untuk local consumption banyaknya dia orang ada mengimport minyak. You will see, we are starting to see this. This is the COVID-19 low. Nampak tak? If the economy is really going up, AUD-CAD be going up. AUD-CAD is finishing this move, and we have nicely. Inilah something yang saya tak letak dalam market outlook. Tapi when you are long AUD-CAD, basically you are following the stock market. Then we might see the low for AUD NZD. We might see this low. This is low COVID-19. Canada, Australia dollar. Of course kita ada case yang meningkat balik dekat Australia. Tapi you don't short it. You might see this move because Australia is a bigger producer of commodity
than New Zealand. Faham? Boleh? This is the big picture yang saya nak ceritakan dalam webinar pertama ni. Ini adalah apa yang kita akan discuss dalam setiap webinar. Baca nota-nota ni, and I hope anda mula berfikir mengenai benda ni. Start buat benda ni. Start all this thing. Okay. This is what I do kalau anda perasan kan, saya kalau hujung minggu kan, dia jawab soalan orang dalam Telegram awal. Sebabnya saya setiap hujung minggu, Saturday or Sunday, saya akan buat list ni. This is what keep me centered. Tuliskan apakah kepercayaan anda kepada dagangan. What do you get daripada kepercayaan berkenaan? This is what keep saya centered. Maksudnya saya mengingatkan diri saya. Setiap minggu, biarpun saya tulis benda hampir sama jadinya. Tak nak tulis, buat dekat phone. Buat dekat phone tu, dekat notes tu, anda buat dia. Ataupun baca, sekurang-kurangnya anda baca balik apa kepercayaan anda. And all this belief will be divided into two. Apakah useful belief? Useful belief contohnya benda-benda seperti anda percaya kepada kepada position sizing, mempunyai objektif dalam dagangan, itu memberikan anda hala tuju. Limiting belief ni, don't worry about betul atau salah. Limiting belief ni contohnya saya seorang day trader, saya seorang scalper, saya seorang swing trader. Itu anda limitkan diri anda. Bukan saya kata salah betul, dia tak ada salah betul. Cuma dia limitkan anda kepada something yang anda buat. Okay? And what you want to do is to increase your useful belief and put them into the way you think untuk trading. This is what form your mindset. Okay? This is what I do every Saturday. This is what I do every Saturday. Or Sunday, kalau saya ada purpose on Saturday ke, or Monday. I will write that one down. Try to get until 30. What you do is macam kita buat brainstorming. Try to get until 30. Then after that, you might spend 1 hour. This is the most important, bagi saya, this is the most, benda yang saya buat sejak dari tahun 2011. Kalau nak tahu, saya buat benda ni. This is yang mengingatkan saya lah apa yang saya buat dalam trading ni. Boleh? Buat this once a week, jangan buat hari-hari. Okay, Gusmin? Okay. You will find don't be cliche lah. Cliche ni maksudnya kita macam nak popular. Tak. You write down whatever on your mind. Just write it down. Write it down. Lepas tu, what do you get? Dan tengok balik, what do you get from this belief? Adakah itu belief anda? Ataupun itu cuma benda yang anda baca? Or you don't exercise it? It must be something that is really you. This document is for yourself. Read this document every week, and then after do it for doing it first for 1 month, setiap minggu 4 kali. Lepas tu second month you don't do this, you don't do it. The third month you buat lagi 4 kali, and then after that the fourth month you compare yourself. Is there any improvement to you? Apa daripada sudut ini penting, sebab
Ramai orang ingat trading tu cuma teknik, letak duit, aku trade kaya. It's not. It's not. Langsung. Tak. It's more about creating satu disiplin, following a discipline, and satu gaya, bukan gaya hidup, satu jadual lah dalam kita punya ni. Okay? Boleh? Try buat this exercise. Okay? InsyaAllah bersama saya lagi pada sebelah malam nanti dan Helmi pada jam 8 dan jam 9. Kita akan kupas benda-benda macam ni lah. Kita akan masuk. Saya tak nak terlalu scripted. So, ramainya saya tengok adalah yang dah lama-lama ikut. Okay? Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah jumpa lagi pada sebelah malam nanti. Terima kasih semua, Gusmin, Dungan, William, Alang, Fi, Jo. Thank you. Chung. Terima kasih. Didi. Thank you. Waalaikumsalam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.